kita ada satu giveaway kita nak buat. Alright, kepada kawan-kawan semua kat sana, alright, yang kongsi kat platform ni. Apa yang you nampak sekarang, jersey original Manchester United dan juga ada signature kat sini. Signature Pijal dengan saya. Bukanlah, bukan. Ini signature Andy Cole dengan Dennis Irwin. Ini signature. Ini memang masa kita menang cup pertama kita Century Cup, kita berjaya mendapat inilah signature. So kita akan buat giveaway untuk inilah. So cara macam mana nak menang? Coach Dom, satu part goalkeeper, satu lagi part yang crucial adalah striker lah. Kita sebelum World Cup tu kita memang sukar untuk jaringkan gol. Lepas World Cup tu tiba-tiba Rashford on fire pula walaupun dia bukan main seorang striker kan. Tapi untuk Coach Dom sendiri okay, kita masa tu lepas CR keluar, so mungkin kalau nak kata pure tak adalah pure, Martial lah kita ada kan. So dia pun on off. Injured. On terus. Kalau dia fit. Dia off terus. Bukan on off, dia off terus. Bawa masuk Whitehorse pula sebagai loan. Boleh lah untuk backup sikit-sikit kan. Macam baru-baru ni juga kalau Coach Dom tengok podcast Rio Ferdinand dengan Vidic ada keluarkan kenyataan. Dia kata you need to find a striker yang lebih muda. Dia tak setuju nak beli Harry Kane. Dia kata Harry Kane ni mungkin kita boleh pakai 3-4 tahun. Dia macam Vidic kata 3-4 tahun tapi harga dekat 100. Dia kata Vidic kata kena cari yang mungkin 25 yang orang kata ni boleh guna long term at least ke 10 tahun. Setuju ke dengan statement tu? Saya bagi pendapat saya dulu kalau untuk aku nak short term, aku akan pergi ke Harry Kane lah. Dan coach ni macam mana? Okay, pertama sekali I nak cakap pasal Whitehorse tu, dia adalah satu pemain yang hebat mencipta satu position yang baru, defensive striker. Okay, on a serious side note lah. Okay, apa yang dia cakap saya faham, yang Vidic, I pun setuju. Okay, jikalau you berpandangan jauh ke apa, yes, of course that is the ideal one. You dapat satu pemain yang muda, you asahkan bakat dia, dalam 6 tahun, 7 tahun dia jadi legenda klub lah. Tetapi, you lihat situasi kita sekarang. Okay, number one, we have been memang kekurangan striker yang klinikal. Siapa yang main sekarang? Rashford, Martial, I think okay lah, boleh kira sebagai striker sebagaimana you cakap lah. But Rashford is definitely dia bukan satu striker. Kita tak ada lagi striker. And of course sekarang football market tahu Manchester United sekarang memerlukan seorang striker. So jikalau you ketuk siapa pun lah, Nottingham Forest pun you ketuk pintu aku nak striker kau, atau Brentford aku nak Ivan Toney, you rasa berapa harga yang mereka akan tawarkan? Sekurang-kurangnya 60 juta untuk average, right? And when we are talking about striker yang muda, siapa? Victor Osimhen, itu nama-nama lah. Gonzalo Ramos, Vlahovic, nama macam tu. Orang yang macam tu, Harry Kane, at least sekurang-kurangnya, I guarantee you lah, dengan situasi kita sekarang kan, sekurang-kurangnya kan, mencecah 100 juta senang lah. Okay? And jikalau berdasarkan kita punya pengalaman, okay, kita kena belajar daripada kesilapan, betul tak guys? Jikalau kita beli kesilapan yang paling teruk, satu dunia kecam, Harry Maguire, sampai Parlimen Afrika boleh ketawakan Harry Maguire, gunakan dia sebagai satu example. So, kita boleh belajar yang jikalau you belanjakan duit yang tinggi, player tu kena perform. Okay, kerana dia perlu memikul tanggungjawab. Number one, price tag dia besar. Okay, jikalau you ambil pemain yang muda, okay, pemain muda yang dikaitkan dengan kita sekarang is di luar English Premier League. Except Evan Ferguson. But Evan Ferguson daripada Brighton dah sign satu kontrak panjang. Okay, so dalam masa ini saya rasa kita tak dapat. Okay, yang lain semua tu, Rasmus Hojlund semua tu, pemain yang muda. Jikalau dia ditawarkan harga yang sebegitu tinggi, dia datang sini. Number one, you spend 100 million, aku nak result. Aku bukan apa, aku memang nak result. Aku nak you perform. You sign, you masuk, you jaringkan gol, you dapatkan piala. Aku tak nak Carabao Cup. Mickey Mouse Cup tu kita tolak tepi bagi Liverpool next season. Kita go for the big cups. Okay, so kalau you nak kriteria sebegitu, striker you mesti fire. You have to fire from the start. From the start you have to fire. Kita bukan alang-alang Manchester City yang ada rekod dah menang Premier League beberapa tahun. You ada masa untuk melaburkan ke atas pemain muda. For us now, no. Desperation. Jikalau owner baru masuk, dia belanjakan duit. And I can guarantee you, kalau Sir Jim Ratcliffe yang menang,
atau Glazer tak cabut ke apa, dia akan belanja besar untuk window akan datang. And this one will build momentum untuk fans, untuk kegembiraan fans for us to pandang ke depan kau. So penting kita dapatkan satu striker terus perform, terus dapatkan piala untuk kita. And for me, none other than Harry Kane. Yang lain-lain tu cakap pasal muda tu, pandang depan tu. If kita ada berlebihan duit tu, yes, invest on the second striker. Untuk saya, Harry Kane dan maybe Rasmus Hojlund daripada Atalanta yang itulah. Kita dikaitkan dengan dia. Harga dia saya rasa dalam sekitar 20 juta saja. Then yes, if 100 million, no bro. You don't say I give you 6 years. No way, no way. Belajar daripada kesilapan. Itu pendapat saya. Okay, untuk Stewart sendiri, of course, sebelum nak tanya siapa yang layak untuk jadi striker, sebab aku pernah tengok kau punya live sebelum ni, kau pernah berdebate pasal Ronaldo. Aku nak tanya, sebelum ni aku dah pernah tanya budak-budak Jom United. So aku nak tanya kau, berdebate pasal Ronaldo. Okay. Adakah, okay, mungkin masa awal, sebab aku rasa Ten Hag tak memberikan Ronaldo first level sebab dia tak ikut pre-season. Dia tak faham, mungkin fitness tak ada, tak faham tactical apa yang Ten Hag nak. Sebab tu, dan of course lah, nama Cristiano Ronaldo big kan, dia mesti ada ego. Takkan aku nak main seminit 2 minit. Kau tak rasa kalau dia CR dia faham sikit, dia chill sikit, dia tenang sikit, dia mungkin akan sesuai dengan taktikal Ten Hag. Sebab masa tu aku rasa dia punya agent, siapa selalu dia punya nama agent? Mendes. Tak salah aku, Mendes dia pernah cakap dengan CR, tak apa, stay je dekat MU, next season MU akan qualify ke Champions League sebab gaji kau pun 500k kot kat sana kan. Kau setuju ke dengan statement tu? Kalau CR dia bersabar sikit, mungkin kita dah ada prolific goal scorer. Saya rasa kalau tanya dekat saya, CR stay, adakah kita akan, maksudnya macam soalan tu maksudnya CR stay, performance kita akan, mungkin masalah jaringkan gol tu berubah tak? Maksudnya tak adalah macam sekarang ni. Sebelum World Cup mungkin Rashford baru score kan. Okay. Kalau tanya dekat saya rasa mungkin performance ada peningkatan sikit lah. Semua bergantung kepada Cristiano Ronaldo juga, sama ada dia tu nak sanggup belajar ataupun tak. CR ni, saya salah seorang peminat CR, dia merupakan salah seorang idola saya. Tapi sebab pasal Cristiano Ronaldo, dia ego tinggi, at the same time dia akan cuba pecahkan rekod. Tak kisah dia pergi mana pun. So dia ni fokus kepada rekod, and kita boleh nampak waktu dia stay dekat Manchester United, dia tak dapat peluang main pun dia rasa macam dah marah dah. And then dia cuba cari klub lain. Tapi kalau CR stay dekat MU, saya rasa dia boleh jadi terbaik. Cuma dia kena ada sifat nak sanggup stay ataupun nak sanggup stay belajar. Itu je. Contoh macam kalau lagi satu, dia pun dah berusia kan. So mungkin dia akan fikir dalam kepala dia, daripada aku duduk dekat MU 2-3 tahun lagi, lebih bagus aku keluar daripada MU, cari klub yang boleh bagi aku peluang main Champions League. Mungkin dia fikir macam tu, and dia boleh kekalkan rekod dia dekat Champions League ke ataupun mana-mana rekodnya dia ada. Tapi beside daripada dia stay dekat MU tu, saya rasa kalau dia muda lah, contoh umur dia baru 28 ke ataupun 30 ke, saya rasa mungkin CR akan mengambil keputusan untuk chill and sanggup stay under Ten Hag untuk belajar. Tapi lagipun faktor usia dia kot salah satu sebab dia keluar. And kalau dia stay, saya rasa mungkin kita akan ada seorang striker yang bagus, and kita tak adalah untuk macam nak mengharapkan Rashford untuk skor gol, ataupun kita kena sanggup berbelanja beratus-ratus juta untuk nak dapatkan seorang striker yang baru sama nanti. Okay, macam untuk Stewart sendiri, go for Harry Kane ataupun another striker? Kalau tanya dekat saya, okay, kalau dekat Twitter, rumours yang betul-betul padu, sama ada 2 orang player saja, sama ada Osimhen ataupun Harry Kane. Media-media UK selalu bagi tahu pasal Harry Kane sebab dia tu adalah English player, dia orang akan push gila-gila untuk MU cuba dapatkan Harry Kane. Tapi sebut pasal Osimhen, dia ada baik dan juga buruk. Untuk jangka masa pendek, kita boleh dapatkan Harry Kane sebab dia ni consistent goal scorer. Dia memang betul-betul pure number 9, boleh sumbangkan kita gol. Tak kisahlah, korang tengok dekat Tottenham sekarang. Tottenham memang agak teruk. Season dia orang memang tak cantik. But still dia boleh score lebih daripada 20 biji gol. Cuba bayangkan kalau dia masuk ke satu tim yang betul-betul cantik gila dengan player-player yang lawa, yang boleh sumbangkan dia assist and dia boleh score lebih cantik, saya rasa dia boleh jadi antara top scorer macam Haaland. So, in my opinion, for short terms, kita boleh dapatkan Haaland. Untuk long terms, kita boleh dapatkan Osimhen lah. Tapi Osimhen ni kena potong kaki sikit lah sebab harga dia tu mahal sangat. Dekat-dekat 100 juta lebih.
Sama juga dengan Harry Kane. Harry Kane pun boleh dalam lingkungan 80 juta ke atas macam tu, tapi still kita boleh nego-nego lah dengan owner Tottenham tu. Untuk Pijal. Tapi macam tak nampak tak setuju tu. Sebab apa? Levy. Dia dengan Spurs ni tak payah nak nego-nego lah. Confirm nego naik harga. Ada diskaun lah. Tak ada diskaunnya. Dia macam like kita pergi pergi KFC kan. Abang nak diskaun 1 ayam boleh? Tak dapat. Dia macam tu lah. Tapi yeah, I totally agree dengan Stewart lah. Short term memang Harry Kane. Tapi for me lah, the way I nampak, the only thing about Manchester United fan ni, kita ni tak sabar tau. Erik ten Hag pula dia sekarang ni orang kata tengah mengira masa tau. Dia sebenarnya first season okey lah, kita boleh chill lagi. Second season tengok kalau dah dapat daripada nombor 3, tengok next season kalau dapat nombor 5 tak ke get out from our club tu berkumandang balik kan. So I think let's just go for short term. In terms of the long term tu kita biar mungkin behind the scene tu buat lah. Sebab apa pun kita have been lacking about the pure striker tu since I tak tahu lah, rasa since Van Persie kot. Van Persie, even zaman Rooney pun tak nampak sangat. Tapi memang zaman Van Persie is the one yang mana kita betul-betul tahu pure striker. Lukaku dia cakap lah, Lukaku tu on off lah. Hari ni dia nombor 9. Nanti next game jadi 99 pula kan. So jangan cakap lah Lukaku tu pure nombor 9 sebab dia memang bukan. Dia player yang kena swap. Nombor 9 ni orang kata memang goal scorer tapi dia more than that. Dia more than that. Dia boleh contribute, dia boleh ajak all the midfield untuk serang bersama, dia boleh hold the ball, dia boleh assist orang, dia boleh score, header semua. Memang for me Harry Kane lah, just go for Harry Kane. Kalau kena bayar 100 million pun bayar lah. So I dah malas nak orang kata nak Mickey Mouse Cup lah, nak challenge for the top 4 lah. I don't want that. Kita dah merasa zaman Jose, kita dah menang Europa League, kita dah menang all these 2-3 titles. Let's go for the big one, EPL. Kalau ada Champions League next season, just go for Champions League lah. Tu je lah. Okay, untuk Coach Dom mungkin ni third soalan terakhir lah. Sebab kita tahu, of course, Harry Kane nama yang banyak disebut lah untuk MU punya position yang crucial lah. Untuk Coach Dom sendiri, mungkin siapa yang patut stay dan patut keluar dan patut dibawa masuk untuk next season punya MU ni? Seluruh squad lah. Daripada seluruh squad. Okay, I think kan sekarang kita start daripada David De Gea. Tadi memang kita agree lah, memang David De Gea akan tinggal lah. Okay. Centre back memang Harry Maguire lah. Harry Maguire tu wajib keluar lah. But again, Harry Maguire tu pendapat saya berdasarkan siapa owner baru masuk. Jikalau pendapat saya, kalau Kata yang masuk, Kata yang tak kisah kalau kita kalah sedikit, kekurangan sedikit, rugi sedikit duit tu, dia boleh gerakkan. Jikalau masih di bawah Glazers atau di bawah of course the partnership of Glazer dengan Sir Jim Ratcliffe, aku rasa Maguire masih akan kekal. Okay? Tapi yang penting kalau perlu gerakkan tu, Maguire gerak, Lindelof jangan gerakkan. Lindelof sekarang kita dah nampak dalam beberapa game yang ini, dia main tak sama macam dulu. Segala kelemahan yang kita tengok sebelum ni, memang dia dah mengatasi. Double the player, triple the player daripada dia sebelum ni, alright? Sebelah right back pula, saya tak akan gerakkan sesiapa. Aaron Wan-Bissaka dengan Diego Dalot. If kita perlu gerakkan, Dalot lah yang saya akan gerakkan. Tetapi sekarang dia dah rasanya akan sign kontrak baru. Aaron Wan-Bissaka tu, saya tahu ada berita yang siapa Frimpong ke apa nak datang. Aku tak kisah. Aku tak kisah you tengok stat dia apa. Aku tak kisah you tengok video klip dia apa. Aaron Wan-Bissaka dah masukkan Mitoma dalam poket dia, Mbappe dalam poket dia, Neymar dalam poket dia. Itu dah cukup untuk saya. And then sekarang kita boleh nampak perkembangan yang sangat bagus daripada Aaron Wan-Bissaka. So keep him, no matter what, give him a new contract, simpan dia. Sebelah midfield, okay, midfield ni kita akan gerakkan. Untuk saya, Scott McTominay kita gerakkan. Because I think daripada semua manager sebelum ni, daripada Jose Mourinho, daripada Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick, semua dah memberi dia banyak peluang untuk main. And so far, apa yang kita nampak? Inconsistency. Passion, confirm passion. Passion, aku rasa aku pun passion. Betul tak? Kalau you sarungkan nombor 39, aku pun boleh lari. Aku pun boleh gaduh dengan Leeds, dengan Liverpool. Boleh kan? Tetapi daripada segi contribution kepada dia punya team, when we need the midfield the most, I rasa pendapat saya dia menghampakan lah. So saya akan gerakkan dia. Kalau ada Newcastle sebelum ni, Newcastle link dengan dia, jual. West Ham jual. I think he will go to one of these club lah. Okay, Fred tu,
I think kita boleh simpan sebagai bangku punya play. Kalau kita perlukan energy ke apa atau tak ada pilihan, kita masukkan dia. Kerana Mamat ni kita tahu dia sanggup berlari marathon untuk you juga. Cuma masalah tiupan angin. Angin tiup kiri dia main macam habis hancur. Sebelah kanan dia padu. So that's the thing. But for Fred, I will keep him. Van de Beek kita gerakkan. I think Van de Beek juga dah, I think maybe dia malang lah. Tetapi saya pun rasa kalau Erik ten Hag juga tak mainkan you masa you fit sebelum you cedera tu, I think there's no more future for Van de Beek lah. Kita gerakkan dia, bagi dia peluang pergi ke tempat lain untuk berkembang lah. Okay, yang lain tu Eriksen kita simpan lagi at least for 1-2 more years. Sabitzer kita sign, kita kena sign Sabitzer. Okay, daripada tadi kamu ada tanya pasal midfield kan. I think Sabitzer can fill the hole in our midfield di mana dia memberi kita satu dimensi lain. Kita mainkan Casemiro CDM, kita mainkan Bruno Fernandes posisi nombor 8, deep lying midfielder. I rasa there was 3 games in a row dia main memang konsisten, memang cantik lah. Even that day yang game hari tu kita menentang Spurs ke apa kan, I thought that dia akan dimainkan bila Eriksen keluar, dia turun ke sebelah nombor 8, but dia lepas tu pergi ke wing kan. So saya rasa itu kesilapan daripada Erik ten Hag. But yalah macam tu lah, kita boleh gerakkan dia. Sabitzer boleh main nombor 10. Very good player. Dan dia juga boleh main false nine pendapat saya. Cara dia mencari ruang dalam kotak penalti memang padu lah. Okay, then forward left winger tu pendapat saya Sancho 1 foot dah keluar daripada Manchester United. Pendapat saya. Kerana apa yang kita kejar dia untuk 2 musim, jumlah bayaran yang kita bagi 270,000 setiap minggu dengan percutian pergi kepada Belanda untuk lepak sana, tak tahu apa. Apa yang dia tawarkan untuk saya sekarang tak cukup lah. Okay, apa daripada lebih bagus kita boleh nampak dia punya kerja keras, dia track back, bukan macam game Liverpool dulu. Bila dah lepas bola terus biar saja. At least now he track back, but then I think itu tak mencukupi lah. Dia punya permainan bukan sebagaimana yang kita lihat di Dortmund. So itu mungkin saya akan gerakkan. Garnacho kita simpan, Rashford of course kita simpan. Sebelah kanan, I rasa Pellistri kita boleh move on loan kerana dia perlukan masa untuk bermain. Saya tak tahu kenapa Erik ten Hag tak mainkan dia. Amad Diallo akan kembali, so it's good lah. Dengan Anthony perfect. Okay, sebelah tengah Weghorst sayonara, thank you. Defensive striker tu dah cukup lah, okay. Anthony Martial simpan, no matter who. Siapa-siapa nak argue dengan saya, DM tepi. Kalau tak, ini episod 2 jam. Tak puas dengan Martial, DM saya. Kita cakap, kita sembang, okay. Martial simpan dan of course kita dapatkan satu lagi replacement striker lah. Untuk saya, that for our squad, saya akan berbuat demikian. Mason Greenwood satu lagi. Jikalau boleh Mason Greenwood kita simpankan dia. Okay, saya rasalah daripada segi kita tahu member ni muda, ada banyak masalah disiplin. But daripada pengajaran yang dia dapat sekarang, kalau dia betul-betul tak belajar daripada kesilapan, I rasa gone case lah. But I think dia patut diberi peluang kedua. Dan jikalau sekali lagi Kata ambil alih, pendapat saya dia akan main semula. Kerana daripada segi komersial ke apa, Kata tak risau. Pasal semua daripada poket dia sendiri. Dia tak perlukan Nike, tak perlukan apa mah. Nike boleh bagi berapa sponsorship? 50,000, 50 million, 100 million maximum. Ini Mamat ni 336 bilion, babe. Mana ada rasa, betul tak? So, that's my summary lah, rumusan. Okay, untuk Stuart sendiri, aku nak tanya sikit sebab rumus ni naik balik. Frankie de Jong. Frankie de Jong. Tapi dia still ada rumus dia kata dia tak akan pergi mana-mana, tak nak stay kat Barca. Tapi aku rasa Ten Hag, aku rasa still nak dia lagi sebab ni ada mungkin boleh katakan anak emas dia juga dekat Ajax tu. Kalau kau sendiri macam mana, Stuart? Adakah mungkin nak virasi kan kalau Bruno, De Jong, Casemiro kau tak rasa macam wow. Macam untuk pandangan aku sendiri, aku rasa aku akan kejar for De Jong. Untuk kau, Stuart? Ya, secara jujurnya saya memang sangat-sangat sukakan Frankie de Jong. Saya memang nak sangat Frankie de Jong tu. Sebenarnya sebelum kita dapatkan Christian Eriksen, saya memang berharap gila-gila untuk nak dapatkan Frankie de Jong. Tapi masalahnya kalau kita tengok Frankie de Jong punya isu makin lama membuatkan saya rasa nak gila. Sebab tahun lepas sama transfer window saya selalu buat live dekat TikTok. Saya tengok jurnalis yang bernama Gerard Romero. Dia merupakan salah satu jurnalis yang agak padu. Dia update pasal okay, hari ni Frankie de Jong akan masuk ke MU. Lepas tu tengok tak masuk. Rasa macam nak memang pecah kepala gila dengan isu dia tu. Saya pun memang nak sangat berharap untuk Frankie de Jong ni masuk ke Manchester United sebab dia merupakan salah seorang player yang bagus. Dia boleh dikatakan creative midfielder, upgrade version kepada Christian Eriksen. Waktu Christian Eriksen muda tu, kita boleh bayangkan yang Frankie de Jong tu lah dekat posisi dia. So
Selain daripada tu, ada juga rumours sekarang memang secara automatically setiap kali transfer window buka memang akan ada banyak rumours yang macam tak ada kaitan pun tiba-tiba akan masuk juga. Sama juga dengan Frankie de Jong ni, tapi saya still rasakan yang kalau Pak Arab Sheikh Jashim tu kalau ambil Manchester United sebagai owner baru, saya rasa most possibly akan ada mungkin Erik ten Hag boleh dapatkan Frankie de Jong. Tapi selain daripada Frankie de Jong, Manchester United kemungkinan besar akan terlepas untuk nak dapatkan Jude Bellingham lah. Sebab tadi sebelum saya join korang, saya tengok dekat Fabrizio Romano, dia dah mula upload dah pasal Real Madrid dah mula offer dia. So most possibly dia akan tinggalkan. Sebab pasal Jude Bellingham ni pun harga terlampau mahal sangat. So saya pun tak nak sangat lah dia tu kan. Frankie de Jong merupakan one of my favorite player. Kalau ada rezeki untuk nak dapatkan Frankie de Jong, boleh lah. Kalau tak ada, mungkin kita boleh dapatkan player yang lagi bagus daripada dia. Siapa ada pada Stewart punya? Siapa pandangan Stewart? Selain Frankie de Jong, kita boleh pergi sama. Messi. Selain dari selain Frankie de Jong, saya buat tu sekarang saya tak boleh fikirlah siapa yang boleh muncul dalam kepala saya. Saya pun siapa yang betul-betul power kalau campur pasal Jude Bellingham. Caicedo. Yes, Moises Caicedo merupakan salah seorang player yang bagus, pemain muda dekat bahagian tengah pun dia sangat-sangat bagus. Selain daripada itu, ada jugalah banyak kata yang Ruben Neves daripada Wolves dan banyak lagi lah. Tapi yang betul-betul ada dalam kepala saya, yang betul-betul ada dalam hati saya hanyalah Frankie de Jong sahaja. Selain daripada Frankie de Jong, saya tak rasa player yang betul-betul power untuk nak masuk ke Manchester United. Bijak tadi cara nak cakap sikit. Tak, tadi sebenarnya nak suggest Messi. Sebab apa? Why not kan? Duit tak jadi masalah. Sign Messi lah. Sebab Messi pun dah ada contract. Ada baca kan? Dia dah terminate contract until end of the season kan. So why not? Tak payah bayar fees. Tapi ya mungkin boleh lah kau Frankie, tapi I still kalau boleh dielakkan Frankie, kita elakkanlah Frankie sebab dia dah setiap transfer window tu dia dah keep on kata saya tak ada hati, saya nak stay dengan Barcelona. Kita tak nak player yang datang ke Manchester United dia tak nak main untuk Manchester United. Kita nak player yang betul-betul sayang kelab macam mana kita sayang kelab kita. Tu je. Betul. 100%. Ya, macam untuk pinjam sikit sebab tadi aku baru tengok pasal Matip punya interview. Dia manager Matip, dia cerita pasal Harry Maguire sikit. Dia kata mungkin salah satu faktor Harry Maguire of course social media yang attack dia dalam kelamaan. Dia punya performance kalau kita tengok Harry Maguire 2019-2020 is a top. Macam masa Europa League final pun kita dah selalu fikir, kalau dia ada time tu kita dah boleh menang. Ya. Mungkin betul ke dia punya social media ni memang effect dia punya performance lah. Satu lagi bebanan lah, harga dia juga. Captain ya itu kata. Dua benda yang memang akan mempengaruhi bukan saja player. Kita pun jugalah kalau kata kita even kita buka social media pun kadang kita buka TikTok orang cakap pasal kita pun kita dah terasa macam lah, apa hal ni, mental tak boleh nak buat kerja pun, tadi mental down semua tak boleh nak buat kerja, bos esok sebab apa orang kutuk kat social media for example lah kan. Di dua orang ni TikTokers ni dua tahulah dapat kecaman, dapat pujian tu, benda memang tak boleh nak elak. When you are in the social media, benda tu memang tak boleh elak. Tapi itulah kata, harga memang tak boleh nak disalahkan untuk Harry Maguire lah, sebab you know lah, whenever United comes in, dia akan ada 20% tax, Manchester United tax. So that's why daripada 50 million, 60 million terus jadi 80 million. Harga tu memang tak ada masalah lah. Saya rasa harga tu kita memang tak boleh nak salahkan Harry Maguire because itu bukan ditentukan oleh Harry Maguire. Tapi still, even kalau you tengok sebenarnya Harry Maguire, even masa Leicester City pun dia tak bagus lah sebenarnya. Tapi I difahamkan masa tu Jose nak beli dia tapi untuk 40 million saja, which is I pun tak tahu kenapa Glazer tak nak sign. But then after Glazer dah mengamuk, dah bla bla bla, dah mengamuk, suddenly kita terpaksa bayar double daripada apa yang Jose nak kan. Which is kalau 40 million tak adalah player nak kutuk kan. Tapi because of that price tu sahaja menyebabkan dia dikutuk lebih, dan pula Ole pula buat kerja gila, baru masuk club terus jadi captain. I think that's the worst decision yang mana Ole buat lah. Dia should not make him as a permanent captain of Manchester United. Once dia baru masuk 80 million pula jadi captain pula, memang semua mata pandang dia lah kan. So that's why I think silap. But then Harry Maguire is Harry Maguire lah. You letak dia even dekat PSG pun belum tentu dia boleh perform kan. Even kalau dekat
Etihad pun kalau main Man City pun dia tak boleh dah perform So I think Harry Maguire, let's just moving on. Tapi itulah, try cari player yang bukan dah. I think not just do not kita tak payah nak pergi go players yang 80 million for a centre back lah, sebab kita dah ada dua, Varane dan juga Martinez, dan kita pun ada backup untuk Varane. I think Varane pun macam injury prone sikit, so kalau katakan Varane injured, kita ada Lindelof. So find another backup defender untuk these two players je. Tak payah nak go for 80-90 million, sebab memang harga, kalau lagi-lagi harga English player, harga Man United tag jadi 80 million, player jadi tak boleh nak perform, mentality block terus. Okay, mungkin ini second last part lah untuk Coach Dom sendiri. Kita nak ambil, nak ringkaskan untuk impact Erik ten Hag punya. Coach terfikir masa, of course kalau fan United 2 game awal kalah dengan Brighton 2-1, lepas tu kalah dengan Brentford 4-0. Masa tu saya macam tengok lawan Brentford, wish, game apa ni main. Pernah terfikir tak bila benda tu daripada nombor 20, sekarang ni kita dah, dia macam pusing, kita dapat nombor dalam mengejar top 4 dan ada juga cup season ni. Apa pandangan Coach Dom untuk Ten Hag punya full season lah season ni, walaupun belum habis lagi? I rasa apa yang dia achieve daripada seorang manager yang datang daripada Liga Belanda kan, apa dia achieve memang fantastic. Lebih-lebih lagi bila masa dia datang tu, media English of course bias lah sekali lagi, mereka kecam habis-habisan, mengatakan bahawa sepatutnya United dapatkan Pochettino on top of Erik ten Hag. Then the only reason saya rasakan Erik ten Hag datang, dia orang terima Erik ten Hag disebabkan banyak fans bersuara. A lot of public poll yang mereka buat, semua orang nak Erik ten Hag, tiada orang nak Pochettino lah. So dia punya achievement, first season sekarang dia datang, dia dah bawa kita, I can say lah, top 4 lock on, kita dah dapat satu Mickey Mouse Cup, dan lepas ni kemungkinan if dengan nampaknya Raphael Varane dah kembali, nampaknya Garnacho dah kembali kepada starting lineup kita ada chance untuk fight dengan City. Again, bring you back dalam season ini, setakat ini, sistem Erik ten Hag yang dia main, pilihan player yang dia buat untuk setiap game, kecuali first half menentang Manchester City, ialah berdasarkan pilihan yang dia nak. So sekali lagi saya ulangkan, that first half against Manchester City, that was the only game di mana dia boleh pilih pemain-pemain yang sistem dia. Bukan pasal kena rekat lah, cekek orang lah, injury lah ke apa. No. Okay. Selain daripada itu, all the game leading up to today ialah berdasarkan scenario. Dia punya kecederaan. Casemiro tak boleh main. Raphael Varane, Lisandro Martinez tak main. So this is the thing. So untuk saya, the position that dia bawa kita kan, memang fantastic lah. But of course, dia ada kelemahan dia juga. Pendapat saya, dia ada ciri-ciri Pep Guardiola yang terlalu banyak berfikir, terlalu gila banyak nak eksperimen, nak buktikan bahawa dia sangat keras kepala. You notice kan, bila dia buat dia satu game dia punya taktik tak berjaya, game seterusnya dia akan start dengan taktik tu. Bruno main on the wing lah, benda-benda yang pelik. Dia nak menegaskan, at least in his mind, apa yang dia fikir tu betul, dia nak buktikan yang dia betul. Yang tak betul tu pemain tak buat. So that is the thing. But then again, I rasa cara dia disiplinkan player itu sangat bagus. The way dia motivate player juga sangat bagus. Okay, walaupun saya cakap tadi, saya ketawakan joke lah yang pasal Sancho pergi holiday itu, tapi pendapat saya itu cara yang baik dia dah buat. So again, semua ini terpulang kepada player. Bila you ada satu manager yang sebegitu, yang tegas, but at the same time dia understanding. Kalau you ada masalah macam ni, aku protect kau, tak apa, aku cover kau daripada social media. Setakat ini, pernahkah dia memarah player dia? Tak pernah. Sampai dia cakap kita berlari bersama-sama, yang game menentang Brentford tu, dia lari dengan player bersama-sama. So for me, this is a point of a very good manager. Bukan macam Conte, kena dah tak boleh tahan, terus hantam. Not that kind of manager lah. Okay, this is a very cool-headed manager. Dia ada fantastic football mind, and then of course dia punya semangat dia lah. Dia nak menang lah. Boleh nampak member ni nak menang trofi. Every game pun dia akan mainkan squad yang terkuat dia. That's why orang cakap kenapa tak mainkan pemain muda. Kerana dia Erik ten Hag. Dia nak menang semua benda. So for me, fantastic choice. Nasib baik tak dapat Poch. Poch lepas ni masuk Chelsea. Good luck Chelsea. From Lampard to Poch. Terbaik. Untuk Stuart lah, rumusan untuk season pertama Ten Hag ni, dengan pembelian yang aku rasa dia beli Casemiro, Lisandro, Malaysia, Eriksen, aku rasa menjadi untuk apa yang dia nak buat. Ya. Nak cakap apa? Rumusan Player mana yang
Under Ten Hag rumusan ni. untuk under Ten Hag ni. Kalau macam yang abang cakap tadi, saya rasa selepas Erik Ten Hag masuk, kita punya dressing room tu memang ada banyak gila improvement. Kalau compare dengan coach-coach sebelum ni, Rangnick ke Ole ke mana-mana sekalipun, player banyak besar kepala. Player akan tunjuk saya yang besar, engkau kecil daripada aku. Tapi selepas Erik Ten Hag masuk, dia dah macam dah aman dah. Kita punya dressing room tak ada problem lagi, tapi still kita boleh dengar sedikit rumours kata pasal adalah beberapa player yang cuba tunjuk kepala lah itulah, tapi tak ada, jarang kita dengar. Lagi satu, Ten Hag ni dia betul-betul disiplin. Dia kata siapa yang buat kecoh dekat dressing room ke ataupun leakkan kita punya line up untuk next coming games, dia akan diambil tindakan, dia akan digantung ataupun semua benda lah. And baru-baru ni saya rasa dalam 2-3 bulan yang lepas sebelum ni, Rashford dia lambat datang training, dia tertidur, tapi dia still kena gantung juga. Dia tak dapat masuk, dia tak dapat main 90 minit. So bagi saya rasa kita perlu ada seorang coach yang betul-betul disiplinkan kita punya player. Macam saya tak nak cakap lah, coach-coach sebelum ni diorang banyak manjakan kita punya player. So saya rasa dengan ada coach seperti Erik Ten Hag ni memang ada banyak peningkatan daripada kita punya performance. And beside that, saya rasa signing yang dilakukan oleh Erik Ten Hag, kita boleh nampak ada players yang buat tu sekarang, ada yang menjadi, ada yang betul-betul fantastic gila-gila, ada yang biasa-biasa saja. So bagi saya, kita kena tunggu dulu awal lagi untuk kita nak komen sama ada setengah orang dekat luar sana yang akan kata waktu 2 awal perlawanan, waktu Manchester United kalah dekat Premier League, ada yang dah kata dah Erik Ten Hag out. So bagi saya macam kita kena bagi dia masa lah, sama ada 2 tahun ke 3 tahun ke berapa banyak tahun pun, kita kena tengok dulu sama ada memang ada progress daripada kita. Sebelum ni kita tak dapat top 4, sekarang kita ada possibility untuk nak dapat top 4. Sebelum ni, dekat-dekat 5-6 tahun sebelum ni kita tak menang trofi, walaupun Mickey Mouse Cup, tetapi kita ada satu trofi dekat kita punya kabinet. So, boleh nampak progress daripada Erik Ten Hag. So, saya rasa, saya berharap sangat-sangat, kalau Sheikh Jassim, kalau dia jadi owner baru kita, saya berharap sangat dia boleh bagi apa yang Erik Ten Hag nak lah. Kalau dia boleh bagi, dia ada duit banyak kan, so hopefully dia boleh jadi owner untuk kita and boleh bagi players yang Erik Ten Hag nak, supaya kita boleh betul-betul sama level dengan Man City and kita boleh jadi lagi terbaik daripada Manchester City pada masa yang akan datang. Okay, untuk Bija, last impact Ten Hag untuk first season? First, masa expectation masa dia baru jadi manager kita tu, my expectation saya dapat top 4 tu je. Kan? Lepas tu lagi satu, main cantik. Tu je. I nak 2 benda tu je. Top 4 dah main cantik. Sebab last season, orang kata banyak main oleh ball lah, Ralf Rangnick lah, high pressing lah, bla 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 semua. Especially yang kat ujung sana tu kan. Dia duduk kecam-kecam oleh, main long ball kan. Tapi dah 2 benda tu je nak. Top 4 dan juga entertaining football. InsyaAllah kita dapat top 4. I am confident lah. Rasa kita boleh dapat top 4. Cuma dapat trofi tu memang orang kata menggembirakan sikit lah, walaupun Mickey Mouse Cup. Cuma this season I tak judge langsung Erik Ten Hag, sebab I memang nak tengok dia macam mana, sebab I tak kenal dia langsung bila dia datang ke Manchester United tau. So bila dah dapat ni, then I think he's done a good job. Cuma my comment ni ialah macam Dom kata lah, dia keras kepala tau. Dia dah fit, dia nak main long ball. Tengoklah lepas Carabao Cup tu, tengok taktik dia main apa. Daripada defender bagi long ball terus je kat striker. Daripada defender main long ball. Midfielder tu macam memang hantu lah, memang tak pegang bola lah. So that's why kalau boleh pelbagaikan lagi formation atau taktik cara bermain, sebab dia dah terlalu rigid 4-2-3-1 je formation dia nak main. Try lah putar belikkan sikit, macam bukan nak kata nak puji Pep, macam try tu confusekan sikit opponent. Tak adalah kita terlalu nampak tiba-tiba White Horse main kat depan, White Horse main kat center defensive. Kita tak nak macam tu lah. So congratulations lah untuk Ten Hag. Hopefully next season ni kita go for all lah, all. English Premier League tu memang kita dah start next season, kalau boleh try to challenge for that lah. Tu je. Saya ada 2 soalan ringkas je. Siapa korang punya player of the season? Coach Dom dulu. Player of the season lah. Wow, this one lah. Antara untuk saya Bruno Fernandes kot. Seriously, aku nak cakap Martinez, but Martinez sekarang cedera.
Casemiro pun dia punya gejala red card. Kalau bukan pasal red card, dia selepas dia balik daripada insiden red card, dah nampak drop lah performance dia. Sekarang naik balik but tak konsisten lah. Untuk saya Bruno lah, as long as dia ada main tu memang nampak impact dia lah. Walaupun sometimes kita cakap dia drama queen ke apa, tetapi kalau dia main memang United padu lah. If he turn up, United memang padu lah. Saya rasa selain daripada Bruno Fernandes is one of the best player dekat Manchester United. Tapi for this season, saya rasa kalau tak ada Casemiro, MU takkan ada dekat top 4. Sejujurnya lah. Sebab saya rasa season sebelum ni, kita ada Bruno Fernandes yang betul-betul perform gila-gila sekalipun. Tapi kita tak ada solid CDM yang betul-betul cantik untuk bantu Manchester United. Besides, saya rasa kalau macam Casemiro tu dapat red card lah, injury ke apa-apa sekalipun, kalau dia betul-betul fully fit, dia memang cantik gila-gila, saya rasa kita boleh pergi lebih padu lagi. And bagi aku, Casemiro is one of the best player lah untuk Manchester United at the moment. Mungkin pada masa yang akan datang, mungkin ada Lisandro Martinez ke ataupun sesiapalah, Bruno Fernandes ke, Rashford ke sesiapa. Tapi right now, at this moment, saya akan cakap Casemiro. Selepas dia masuk, memang ada banyak peningkatan daripada Manchester United. Bijak sendiri, last. Yeah, okay. I agree dengan Stewart, but for me, I still nampak Bruno Fernandes ni is the player of the season lah. Memang dia all rounder, shooting, crossing, memang marah referee pun kerja dia kan. So that's why I think Bruno Fernandes is the player of the season lah untuk season ni. Okay, last soalan penutup yang selalu orang kat Twitter debate. Nombor 2 Arsenal, top 4 MU, Carabao on the way FA Cup. Which one is better season? Coach Dom dulu. I risau nanti you punya Arsenal punya viewers semua lari lah. Tetapilah. Apa pencapaian Arsenal sekarang? Okay, Arteta 3 musim. Okay, 3 musim dengan support banyak player. January transfer window masukkan Trossard, ada centre back, ada Jorginho. All these players all coming. Support terbaik. Nak beli Casado juga untuk 70 juta semua tu. Tetapi last pun bottle juga, tempat kedua juga, betul tak? Itu alang-alang kan, macam Ole punya first season ke second season dia pun dapat juga, betul tak? Okay, so pendapat saya lah, Erik ten Hag apa yang dia achieve, okay, walaupun tadi kita cakap ada Casemiro semua tu, pendapat saya Casemiro bukan signing dia, cuma dia nasib baik dapatkan Casemiro kerana kita tahu dia kejar Frankie de Jong. Pendapat saya dia punya players yang dia nak cuma maybe Malaysia dia dapat Lisandro Martinez. Anthony pun last minute baru dapat saja. So berdasarkan dia punya situasi di mana dia tidak diberi support sepenuhnya daripada owner, saya rasa clear cut lah. Manchester United is definitely better dengan daripada Arsenal lah, pendapat saya. Untuk Stewart sendiri, sebab kita tengok mungkin Arsenal season ni of course dari segi performance, taktikal semua berubah, dan semalam pun buat history kan, 4 player dia lebih 10 gol untuk EPL. So adakah dia ada better season daripada MU? Okay, kalau sebut pasal in terms of trophy, saya rasa memang Arsenal this season tak ada apa-apa trophy lah. Most possibly Premier League pun agak susah untuk diorang nak dapat. Kalau kita sebut pasal dalam bola sepak, first thing yang diorang akan tengok sama ada tim tu berjaya ataupun tak. Kita akan tanya tim tu ada trofi ataupun tak. Tak kisah trofi Mickey Mouse ke, Community Shield ke, anything. As long as trofi. Diorang akan tanya tu je. Tapi kalau in terms of Arsenal, diorang season ni tak ada trofi. So diorang menduduki tempat yang kedua. Kalau in my opinions, ramai orang dekat live stream saya tanya dekat fan-fan Arsenal, mostly diorang akan cakap, kita tak kisah pun sama ada kita nak menang trofi ke ataupun tak. Yang penting kita nak main Champions League football. Sebab season sebelum ni, diorang dah dapat sikit lagi, dah dapat top 4, tapi last minute diorang terjatuh ke tempat yang kelima. Diorang tak dapat Champions League football. In terms of Manchester United berjaya dapat Carabao Cup, lepas tu dapat top 4, adakah itu lebih padu? In terms of trophy, yes. MU lebih padu daripada Arsenal lah. Tapi kalau in terms of yang lain, saya tak tahu nak cakap apa, tapi for me as a fan Manchester United, saya rasa Arsenal did well, dia orang memang padu, tapi MU lebih bagus lah saya rasa season. Bagi Manchester United, saya rasa MU punya season lagi cantik. Dia berbalik, orang akan tanya juga Harry Kane ada trofi tak? Ada kan tak ada trofi juga. Walaupun betul. Eja lah, apa pendapat? Tak, dia Arsenal fan ni satu je lah. Dia kata gajah tu memang jangan duduk atas lama-lama, jatuh juga nanti. So that's why
Rasanya dah Manchester United lah. Manchester United. Macam Stewart kata, I totally agree apa Stewart kata. Orang tak tanya siapa nombor 2, siapa nombor 3, siapa nombor 4. Siapa yang pegang piala tau. Nanti bila kalau tengok dalam list honors pun, orang akan tengok, orang akan nampak Manchester United. Orang tak akan nampak Arsenal pun dekat situ. So, still Manchester United top 4 and also a trophy. So, hopefully by FA Cup nanti, final nanti nama Manchester United juga ada dalam senarai pemenang tu lah. Okay guys, thank you so much. Coach Dom ada ke nak buat giveaway tadi? Oh, ya, kita okay. Ini khas Ada untuk benda padu lah. Alright. So, ini kita ada satu giveaway kita nak buat. Alright, kepada kawan-kawan semua kat sana, alright, yang kongsi kat platform ni. Apa yang you nampak sekarang, jersey original Manchester United dan juga ada signature kat sini. Signature pijal dengan saya. Bukan. Ini signature Andy Cole dengan Dennis Irwin. Oh. Ini signature. Ini memang masa kita menang cup pertama kita Century Cup, kita berjaya mendapat inilah signature. So kita akan buat giveaway untuk inilah. So cara macam mana nak menang? Okay, follow kita kat kita punya YouTube dan kita punya TikTok untuk announcement lah. Okay, senang sajalah. Okay, kita akan keluarkan dalam beberapa hari ini lah. So follow kita Jom United dan juga of course lah follow Harimau Melayu dan juga of course follow abang kita Stewart Official, Stewart Official 26. Thank you. Alright. Yeah, thank Okay you. guys, thank you so much. Jom United, Stewart. So aku appreciate gila korang appear dekat first episode aku. InsyaAllah nanti kalau ada rezeki kita boleh lepak tengok watch Manchester United sama-sama kalau ada masa nanti. Guys, jangan lupa follow kalau korang nak dapat jawapan yang ilmiah, live yang ilmiah pasal bola sepak Manchester United, boleh follow kat TikTok Jom United. Aku rasa Jom United hari-hari dia buat live, sama juga macam Stewart Official 26 hari-hari buat live kat TikTok. Aku selalu tengok tapi silent punya mati aku dengar je apa orang borak. Tak komen. Komen Orang lah. sangat berminat. So thank you so much guys. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa guys follow semua social media kami. Korang boleh follow juga kat Stewart, boleh follow Jom United, boleh follow juga page Harimau Melayu sebab kita nak kembangkan lagi, cari fan-fan EPL. Boleh follow Facebook kita orang untuk cukupkan 2 juta follower dan juga dekat YouTube untuk dapatkan 100k subscriber. Okay, so kita jumpa next episode. Boleh saya tambah satu benda. Okay, kerana sekarang alang-alang pasal bola ni, social media, YouTube, TikTok, banyak video yang kita tengok ke barat. Okay guys, kita punya local talent, ada banyak lagi local talent kat Malaysia ni yang kita belum lagi jumpa. Yang sebelum ni memang saya berkenalan lah. Memang padu-padu konten diorang. Okay, boleh fight lebih baik daripada yang barat. So jangan pandang kecil yang local punya talent. Okay, so sokong local talent. Always support local. Always support local. So, always support local. Kita punya community ni tak besar, kecil je dekat Malaysia. Thank you so much guys. Kita jumpa insyaAllah nanti kalau ada berkesempatan kita lepak minum sekali ke. Thank you so much. Jangan lupa guys untuk follow aku punya second episode. InsyaAllah second episode ni aku dah deal dengan fan Arsenal dekat studio. Itulah aku dah deal dengan fan Arsenal. Kita tunggu maybe hari Jumaat atau Sabtu ni aku akan syuting. So thank you guys. Jumpa lagi. All the best. Bye guys. Thank you. Wait, thank you guys. Okay, nanti aku suruh release. Thank you Stewart for your time. Thank you Coach Dom. Terima kasih banyak. Terbaik. All the best.